Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada kali ini saya suka untuk berkongsi dengan anda video yang sangat suka saya buat, iaitu untuk berkongsi ulasan buku sepanjang bulan yang telah saya baca. Buku pertama yang saya nak kongsikan kepada anda adalah buku ini, ya, Ma'un Rizal, Cikgu Malaysia di Finland. Buku ini saya beli pada bulan Disember tahun 2020. Ia buku karya daripada Ustaz Hasrizal Jamil, buku yang sangat menarik. Ia buku berkisar tentang pendidikan, dunia pendidikan, sistem pendidikan yang beliau dapat melalui kursus jangka pendek yang beliau ikuti di Finland. Dan seperti yang kita sedia maklum, Finland adalah sebuah negara yang mempunyai sistem terbaik di dunia. Maka Ustaz Hasrizal sebagai seorang guru di sekolah beliau telah berkelana bermusafir berhijrah ke Finland semata-mata untuk mengkaji dan belajar sistem pendidikan Finland untuk diserapkan dalam sekolah yang beliau bina dan beliau usahakan bersama dengan teman-temannya. Namun buku ini mungkin kita fikir ia hanya sesuai untuk dibaca oleh profesion guru yang terlibat dalam dunia pendidikan sahaja. Tetapi apabila saya baca, ia sangat menarik kerana ia bukan sekadar untuk guru, tetapi kita sebagai ibu bapa juga sangat baik kita membaca buku ini untuk kita mengetahui apakah kaedah, nilai dan juga metodologi terbaik untuk kita ajar didik anak-anak kita, juga sebagai anak murid dalam rumah kita. Ibu bapa adalah guru pertama dan selamanya kepada anak-anak kita. Di dalam buku ini, beliau menceritakan pengalaman beliau berkursus di Finland tentang sistem pendidikan mereka, dan beliau juga diberi peluang untuk mengajar di salah sebuah sekolah di Finland, dan bagaimanakah kehidupan di Finland terutamanya dalam aspek menjadi minoriti orang Islam di negara Finland. Di dalam buku ini yang menariknya ada satu bab yang agak awal juga yang saya fikir sangat baik untuk kita tekuni, iaitu adalah berkisar tentang salah laku pelajar diselesaikan ataupun disebarkan. Ini sangat menarik. Dalam pengalaman Ustaz Hasrizal di sebuah sekolah Helsinki di Finland, beliau menceritakan ketika mana tenaga pengajar berkongsi tentang kurikulum, kaedah pedagogi, metodologi, kemudian nilai dalam sistem pendidikan Finland. Ustaz Hasrizal bertanya kepada tenaga pengajar tersebut, adakah sekolah ini mempunyai kes salah laku pelajar? Jadi tenaga pengajar tadi tanya, kenapa kamu tanya soalan itu? Maka Ustaz Hasrizal jawab, kerana setiap sekolah mesti ada kes salah laku pelajar, masalah disiplin. Jadi dia nak tahu bagaimana sekolah ataupun pihak sekolah, guru sebagainya menyelesaikan masalah ini. Maka dijawab oleh tenaga pengajar tersebut bahawa salah laku pelajar di Finland disembunyikan, tidak disebarkan. Kadang-kadang kita mempunyai kefahaman bahawa apabila ada satu kes salah laku pelajar, kita war-warkan, kita maklumkan, kita sebar-sebarkan kes ini dengan harapan bahawa ia memberi iktibar kepada pelajar lain untuk tidak buat perkara itu. Tetapi ada ia memberi kesan kepada murid-murid untuk meniru perbuatan jenayah tersebut. Kerana ada satu kes di Finland pada tahun 2007, ada seorang pelajar telah menembak mati 8 orang pelajar di sekolahnya. Dan kejadian ini berulang pula pada tahun 2008. Ada seorang pelajar lain telah menembak rakan sekolahnya di college vocational selama 10 orang. Dan mereka membuat analisa, ada orang yang melihat jenayah dan mereka jadikan kaedah jenayah itu inspirasi kepada mereka untuk lakukan, meluahkan perasaan jenayah mereka itu. Jadi di Finland, mereka apabila ada sesuatu masalah salah laku pelajar, mereka fokus kepada solusi menyelesaikan masalah tersebut berbanding daripada menyebar-nyebarkan masalah itu kepada awam. Yalah, kadang-kadang di sekolah anak-anak kita ada masalah-masalah, ada rakan sekolah dan sebagainya. Tetapi kita sebagai ibu bapa guru, seboleh-bolehnya kita jangan menyebarkan perkara negatif. Kita berkongsilah perkara-perkara positif yang berlaku dalam sekolah kita. Pelajar yang salah, jangan disalahkan lagi. Jangan salahkan benda yang salah. Tetapi kita fokus kepada mencari solusi menyelesaikan masalah tersebut. Ada perbandingan dibuat, iaitu bagaimana media di Amerika dan media di Finland
memberi respon kepada kes jenayah salah laku pelajar. Ada satu kes di Amerika, seorang pelajar telah menembak mati rakan pelajar lain di dalam sekolah mereka di Virginia, Washington DC. Tetapi media di Amerika telah memaparkan di front page akhbar mereka, mengupload video tembak itu berlaku dan menyebabkan perbincangan itu disebarkan, dan ada orang yang melihat laporan tersebut dan menjadi inspirasi kepada dia untuk melakukan jenayah yang lebih dahsyat daripada itu ataupun sama seperti itu. Berbanding dengan media di Finland, mereka apabila wujud kes-kes seperti ini, mereka sembunyikan dan mereka fokus kepada kaedah menyelesaikan masalah tersebut. Dan inilah saya fikir sangat bagus sistem pendidikan di Finland yang boleh kita belajar dan adaptasikan di Malaysia. Kemudian ada satu bab yang menarik juga, boleh kongsi tentang apa yang boleh kita ambil dari Finland. Beliau telah kongsikan ada 10 perkara yang nilai dan sistem pendidikan yang baik di Finland yang boleh kita contohi di Malaysia. Pertama, beliau sebutkan di Finland tiada guru yang membenci kerjayanya sebagai seorang guru. Maknanya, setiap guru di Finland, mereka ini memohon menjadi guru dengan niat, dengan ikhlas, dengan sepenuh jiwa untuk menjadi guru. Maka mereka melihat mad'u mereka ataupun pelajar-pelajar mereka adalah sebagai satu perjuangan mereka untuk memberi didikan terbaik kepada anak-anak murid tadi. Mereka tak jadikan anak murid ini sebagai liability, sebagai beban kepada mereka dalam kerjaya mereka. Tetapi mereka melihat anak murid ini sebagai satu potensi untuk mereka maju dalam kerjaya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menyebut di Finland tidak ada guru mencubit, merotan, memulas telinga, menampar, menendang pelajar. Dan ini tidak dinafikan ada pelajar-pelajar yang nakal, tetapi mereka tidak mengambil pendekatan fizikal, mendeda fizikal untuk mendidik. Tetapi mereka mencari kaedah untuk menarik minat supaya mereka seronok belajar di dalam sekolah, dan ia terbukti apabila Finland diangkat sebagai sekolah ataupun tempat pendidikan yang seronok belajar di dalam dunia pada waktu ini. Yang ketiga, sistem pendidikan di Finland menerapkan rasa cinta dan sayang kepada negara dan sayang kepada sistem pendidikan mereka. Mereka jadikan bahawa pendidikan ini adalah satu aset penting bagi negara mereka. Dan setiap orang yang terlibat dalam industri pendidikan ini, profesion perguruan ini, mereka begitu sayang kepada sistem dan juga pendidikan negara mereka sendiri. Yang keempat, mereka banyak mengadaptasi teori-teori pendidikan luar. Mereka tidak jumud hanya bergerak dalam dunia pendidikan mereka, tetapi mereka mengadaptasikan sistem pendidikan daripada Amerika, sistem pendidikan daripada Islam itu sendiri, dan mereka terbuka untuk menerima teori-teori pendidikan daripada luar. Yang kelima, ramai murid-murid daripada Finland ini, mereka ini tidak berakhlak, pemalu, berat mulut untuk bercakap. Mereka tidak mempunyai adat dan agama, tidak berbudi bahasa di dalam kelas sebagainya. Tetapi guru-guru tidak meracuni, tidak memberi sindiran pedas kepada murid-murid tersebut, tetapi mereka sedaya upaya membina persekitaran yang baik di dalam kelas. Dan yang keenam, guru tegas, berani dan melindungi sekolah daripada pengaruh politik dan juga perniagaan. Yang ketujuh, murid-murid di Finland, mereka dilindungi maruah mereka. Orang luar apabila masuk ke dalam sekolah tidak boleh sewenang-wenangnya tangkap gambar, ambil video, kerana maruah dan profil pelajar dilindungi oleh pihak sekolah. Yang ke-8, tahap bahasa Inggeris di murid-murid di Finland tidak sebagus pelajar di Malaysia. Bahkan di Malaysia ini lebih bagus. Tetapi mereka tidak menjadikan bahasa itu sebagai penghalang untuk mereka belajar ilmu-ilmu lain. Dan ke-9, Finland tidak bermusuh dengan pendidikan agama. Setiap murid boleh belajar sistem pendidikan yang mereka anuti. Dan ke-10, guru memberi komitmen sepenuhnya dan gurulah mengambil inisiatif untuk membuat perubahan di dalam sekolah atau pada sistem mereka. Tidak hanya menunggu daripada dasar kementerian sebagainya, tetapi inisiatif guru itu membuat perubahan pada sistem pendidikan di Finland. Dan ini saya fikir buku ini sangat bagus untuk dibaca oleh guru, mereka yang terlibat dalam sistem pendidikan, tetapi juga kepada ibu bapa yang untuk kita mendidik anak,
kita mengasuh anak kita dengan cara yang terkini dalam sistem pendidikan yang baik, supaya anak-anak kita juga dapat belajar dengan baik, bukan sekadar di sekolah maupun dalam rumah kita. Ini Mazun Rizal, guru Malaysia di Finland. Baik. Buku yang kedua yang saya baca pada bulan ini adalah ini dia, Mencari Unta Merah Jepun. Karya Ustaz Abdullah Bukhari, Abdul Rahim Al-Hafiz. Ini apa dia ni unta merah? Buku ini berakarkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang direkodkan oleh Imam Bukhari. Nabi menggambarkan orang yang mengislamkan, membawa orang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam kerana usahanya, maka nilainya lebih baik, khairun. Nabi menggunakan perkataan khairun, iaitu lebih baik daripada unta merah, iaitu unta yang sangat mahal bagi masyarakat Arab. Bagi masyarakat Arab, apabila memiliki unta merah ni seumpama memiliki kereta Ferrari pada zaman inilah. Maka apabila kita mengislamkan orang bukan Islam masuk ke dalam agama kita, kalimah syahadah, nilainya lebih baik, lebih mahal harganya daripada unta merah Ferrari yang saya sinonimkan tadi. Baik. Buku ini latarnya adalah tentang ziarah dakwah, travelog dakwah. Ustaz Abdullah Bukhari dan timnya, terutamanya saudara Zulkarnain Hasan Basri, seorang rakyat Malaysia yang bekerja di syarikat Jepun di Jepun, kemudian berkahwin dengan orang Jepun dan sekarang ini aktif dengan NGO dan menubuhkan pusat NGO Islam sendiri di Jepun, di Osaka, dan membawa pendakwah-pendakwah di Malaysia ini untuk berdakwah di Jepun. Buku ini dia mempunyai banyak ibrah. Antaranya kita akan berkenalan dengan pendakwah yang ikhlas dan cekal menyampaikan agama Islam. Kita akan berjumpa dengan usahawan yang pemurah yang membantu jalan dakwah. Kita akan bertemu dengan orang yang bukan ustaz tetapi mempunyai semangat dakwah yang begitu tinggi. Kita juga akan berjumpa dengan orang agama yang tinggi ilmunya, yang menampaikan dakwahnya berdasarkan ilmu yang dimiliki, memanfaatkan ilmunya untuk dakwah Islam itu sendiri. Dan buku ini apabila kita baca seumpama kita sedang mengikuti kelas tadabbur Al-Quran. Kerana Ustaz Abdullah Bukhari seorang penghafaz Al-Quran, seorang guru Quran, seorang guru tafsir. Beliau apabila berbicara tentang sesuatu topik, sesuatu bab, sesuatu perkara yang dia lihat, sesuatu perkara yang dia lalui sepanjang ziarah dakwahnya, dia akan mengaitkan dengan ayat Al-Quranul Karim. Dan kita akan melihat ayat Quran ini hidup dalam kisah-kisah yang diceritakan. Apabila tiba berdepan dengan orang bukan Islam yang bertanyakan soalan ketuhanan, maka dibalut dengan ayat Quran menjawab persoalan tersebut. Apabila tiba pada situasi orang Jepun begitu takut dengan kematian dan begitu mahal apabila mati di Jepun ini kerana perlu membeli tanah dan kos pengurusan jenazah yang begitu tinggi, maka Ustaz Abdullah Bukhari membawa latar ayat-ayat Al-Quran yang memberitahu betapa mudahnya mati di dalam Islam dengan khairat kematian, dan juga betapa Islam begitu mudah dianuti dan sesuai diikuti oleh setiap masa, ketika dan sesiapa sahaja. Dan banyak persoalan-persoalan yang kadang-kadang kita berdepan dengan soalan orang-orang bukan Islam yang kita tak jumpa jawapannya. Maka Ustaz Abdullah Bukhari membantu kita dengan membawa ayat-ayat Al-Quran menjawab persoalan-persoalan yang bermain di fikiran kita. Maka buku ini ia bukan sekadar membantu para ustaz untuk menambahkan ilmu dalam bidang dakwah, ia juga boleh memberitahu kepada seluruh umat Islam, walaupun dia bukan ustaz, tetapi dia juga berpeluang untuk mendapat unta merah dengan usaha yang mereka ada. Sekiranya dia ada duit, boleh laburkan melalui duit yang dia ada. Sekiranya dia ada ilmu, maka dia boleh laburkan dengan ilmu. Sekiranya dia ada tenaga usaha, dia laburkan dengan usaha dan tenaganya. Setiap orang berpeluang untuk mendapat unta merah dengan asalkan niat dan usaha yang bersungguh-sungguh. Dan buku ini juga saya fikir ia bagus kerana ia akan memberi semangat kepada kita supaya kita tidak melepasi waktu-waktu ataupun madu'u-madu'u yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang unta-unta merah ini berkeliaran di sekeliling kita. Jiran kita,
kawan-kawan di universiti kita, kawan-kawan di tempat kerja kita yang sama belajar dengan kita, tapi kita tidak pernah menyampaikan Islam kepada mereka, maka amat-amat rugi sekali melepaskan unta-unta merah yang akan kita nilai ataupun kita kutip sahamnya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Unta merah di Jepun. Baik. Buku yang ketiga yang saya nak berkongsi dengan anda adalah satu buku Inspiring Anecdotes on Management, ditulis oleh Hera Singh. Buku ini sangat nipis sahaja, buku tentang motivasi. Ia menghimpunkan 60 cerita anekdot yang menginspirasikan. Tuan Hera ini ataupun Mr. Hera ini, beliau mengambil cerita-cerita ini ada kalanya di dalam seminar yang beliau ikuti ataupun pembacaan bukunya, pembacaan melalui newspaper, magazine, ataupun cerita-cerita internet ataupun melalui tontonan TV yang beliau lihat menginspirasikan. Jadi cerita-ceritanya mudah, tetapi yang paling bagus adalah kita dapat melihat kecekalan, semangat orang-orang untuk berjaya sangat luar biasa. Antaranya yang menarik yang dapat saya kongsikan adalah cerita ada seorang ibu, never too old to achieve your dream. Umur ini bukan jadi satu persoalan untuk kita mencapai impian kita. Ada seorang perempuan nama Karen Morris, beliau ini bercita-cita untuk menjadi doktor pada usia 15 tahun. Tetapi kerana kekangan keuangan dan sebagainya, beliau berkahwin dan beliau memiliki 5 orang cahaya mata, dan hasrat impian itu tertangguh sehingga beliau bekerja dengan membuka salon beliau sendiri. Kemudian selepas daripada itu, beliau berfikir macam mana nak jadi doktor. Akhirnya beliau mohon kerja sebagai nurse, jururawat, dan beliau masuk sekolah jururawat. Beliau fikir mula dengan jururawat nanti boleh jadi doktor. Selepas daripada itu, apabila anaknya sudah remaja, maka beliau mula mendaftar di prestigious Yale School of Medicine pada tahun 2003 untuk mendaftar sebagai seorang pelajar perubatan. Dan ketika mana belajar itu, ia memerlukan kos yang tinggi, maka dia berusaha mencari duit dan sebagainya. Akhirnya pada tahun 2007, pada umur 45 tahun, beliau bergraduan sebagai seorang doktor di universiti tadi. Masya Allah. Maknanya, kalau kita nak sesuatu, umur itu bukan penghalang. Ramai orang yang dapat PhD pada umur 60 tahun, 55 tahun, maka keazaman impian itu tidak akan mengenal erti umur yang kita lalui. Kemudian ada juga kisah yang menarik juga tentang seorang pelajar. Ini rakyat Malaysia, Pratish namanya, The Story of Pratish. Pada tahun 2006, kisah ini dipaparkan di surat khabar The Star. Seorang pelajar namanya M. Pratish yang OKU, dia lumpuh, tetapi semangatnya Masya Allah luar biasa. Ayahnya seorang pegawai polis, dia menghantar setiap pagi anaknya ke sekolah, dan ibunya yang tidak bekerja akan menemani anaknya sepanjang persekolahan, dibantu masuk ke sekolah, ketika rehat membantu di sudut semangat dan sebagainya. Sekiranya anak tersebut tak pergi ke sekolah, ibunya tadi akan pergi jumpa kawan-kawan sekolahnya untuk mengetahui topik apakah yang dia belajar, kerja sekolah apakah yang perlu dibuat supaya memastikan anaknya tak tertinggal dalam mata pelajaran. Dan hebatnya, amazing, bahawa pelajar ini telah mendapat 5A dalam UPSR pada tahun 2006. Masya Allah, hebat. Kemudian ada juga kisah tentang, yang ni saya petik kisah-kisah menarik lah. Antaranya, lessons from the World Cup. Bagi peminat bola macam saya, kadang-kadang kita tengok bola, kita tengok je perlawanan tersebut. Tetapi dalam perlawanan bola, paling tertinggi adalah mereka nak Piala Dunia. Kenapa? Piala Dunia adalah piala yang paling berprestij dalam seorang pemain profesional, pemain bola sepak profesional. Untuk melepasi, menjuarai World Cup ini, dia memerlukan perlawanan yang banyak, peringkat kumpulan, peringkat kalah mati, suku akhir, separuh akhir dan akhir, dan perlawanannya panjang. Maka dia memerlukan satu pasukan yang kuat untuk memenangi perlawanan tersebut. Kata beliau, bakat individu boleh memenangi satu perlawanan, tetapi untuk menjuarai satu kejohanan, perlukan satu pasukan yang kuat. Betapa ramai pemain-pemain yang hebat di dalam dunia ini yang tak menang World Cup, kerana ada seorang dua saja yang hebat dalam pasukan tersebut. Tetapi untuk menjuarai satu kejohanan yang berprestij dan lama, ia memerlukan satu pasukan yang kuat. Kadang-kadang di dalam tim kita, jabatan kita, kumpulan kita,
kita memerlukan pasukan yang kuat. Barulah kita boleh berjaya di atas misi dan visi yang ditetapkan oleh jabatan, organisasi ataupun syarikat kita. Ini satu buku yang saya fikir 1 hari ke 3 hari boleh habis baca. Ia buku santai motivasi untuk memberi semangat kepada kita untuk dalam apa juga yang kita lakukan. Jadi ini 3 buah buku yang dapat saya baca pada bulan Januari 2021. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada bulan Februari 2021 atas buku yang saya akan ulas, yang saya akan baca. Jumpa lagi. Teruskan subscribe, tonton YouTube channel Ustaz Tiga Beradik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.